kita ini mau naik Malaka seperti kita masuk. Meme gandengan loh, Pak. Nah, kita ini mau masuk naik kapal di depan, Pak, kalau bisa, Pak. Di depan sendiri aja. Awas. Kanan. Kanan ya? Hah? Oh, kiri. Kiri. nyebrang dari kapal ke kapal. Di depan. Oh, alah sana. Nyebrang dari Iya. Awas Meme. Ini kita lewat dari kapal ke kapal. Depan, Pak, depan. Awas. Di depan. Berada di tempat duduk tuan-tuan, kita jaga keselamatan Depan anda aja. dan barang pribadi anda sepanjang perjalanan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di jeti dataran Muara Sungai Melaka. Perjalanan bot akan menyusuri Sungai depan Melaka sendiri aja. hingga ke Taman Rempah dan berpatah balik ke Muara ini, dan dia akan mengambil Loh, ini apa, masa Bang? selama kira-kira 35 di situ hingga aja. 45 minit. Sepanjang perjalanan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat keindahan dan keunikan serta peninggalan sejarah negeri bertuah ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, negeri Melaka telah mendapat pengiktirafan sebagai bandaraya warisan dunia UNESCO pada 1 hari bulan Julai 2008. Hello, welcome ladies and gentlemen to the Malacca River Cruise. On behalf of the Malacca River and Coastal Development Corporation and the State of Malacca, we would like to say thank you for choosing Malacca River Cruise as your destination today. Ladies and gentlemen, we are now at the Dataran Muara Sungai Malacca Jetty. Our journey will take approximately 35 to 45 minutes. This ride will take you along the Malacca River and will be heading back to Quayside Jetty. Throughout this journey, you will be fascinated with the beauty, uniqueness, and the ancient heritage of this historical at all times during the tour. duduk ya, Me ya. Bersebelahan jeti dataran Muara Sungai Melaka, terdapat replika kapal Flora de Lama. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Ladies and gentlemen, beside the Dataran Muara Sungai Melaka Jetty is a replica of the Flora de la Mar, a Portuguese ship that was found sank in the Straits of Malacca on its way back to Portugal. Di hujung dataran Muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau baras. Empangan atau baras ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Malacca River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River is a dam built by the state government to control the water quality and water level of the river. As a result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Jurumudi, mulakan perjalanan. Are you ready? Let's begin our tour. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing sungai, bermula dari jeti dataran Muara Sungai Melaka hingga ke jeti Taman Rempah. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the local people and often used for recreational use. This promenade runs from Dataran Muara Sungai Melaka and all the way to Taman Rempah Jetty.
Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka. Di sebelah kanan, para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti Parameswara. Dan sekarang bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai Kisai. Next to Western Middleburg is an old warehouse that was once used as storehouse for goods traded at the Parameswara jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Quayside Building and has been converted to a tourist centre. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Bersebelahannya pula ialah tapak Western Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka jetty, on the right is the Bastion Middleburg. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka as they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Padang Miru, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenirs shop, and internet cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating things. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Miru. Padang Miru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Angkuat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miru, which is on your right. Padang Miru is a meeting point of several routes such as Jalan Panjaitan, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka Church. Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the river stream. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local college student in collaboration with Ministry of Tourism, Arts and Culture Relations. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia.
hujan soalnya. Di sebelah kiri sungai, sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan China. Behind the rows of shop lawns on the back is the Masjid Kampung Hulu or Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1728 and is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with bricks. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malay archipelago. Sebelum melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan bersebelahannya pula adalah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light, water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk through daily, supplying fresh fish to the market stalls. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river scheme and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you'll find Old Cinema, the famous East Cinema. This cinema operated in 1969 after it has been built for theatre of Tun Isam. Dan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini, dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. 3 tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Sebelah kanan sungai, pengunjung melihat sungai Pok Bakar. Kawasan ini menurut habitat kepada tumbuhan tersebut. Kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hasutan tebing sungai dari belakang. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the riverbank.
Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Moten, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang libo. Ladies and gentlemen, on your left you will find an authentic Malacca Malay traditional house which was built in the 1932. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden planks and no names were used. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari Rumah Limas terletak Rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Kampung ini telah hidup sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Moten bersempena dengan nama pesuruh Jayapana pada masa itu, iaitu J.F. Moten. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Moten dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menada, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk lipang untuk dibuat rokok. Kini Kampung Moten juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen, on your left you will see a Malay village called Kampung Moten, which was named after the local land commissioner, J.F. Moten. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a strip of land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Moten is known as one of the historical assets to the state government. Village residents and state government of Malacca have come together to preserve their tradition, way of life, and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government.